Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, saya Cikgu Hazilah Hassan, guru sains anda pada hari ini. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tajuk daripada tingkatan 1, iaitu tajuk jirim. Sebagai panduan untuk murid-murid, dalam subtopik ini, cikgu akan menerangkan kepada murid-murid, pertama, apakah itu jirim? Kedua, cara untuk menentukan bagaimana sesuatu objek itu adalah jirim atau bukan jirim. Dan yang ketiga, sifat fizik dan sifat kimia bagi jirim. Baik murid-murid, mari kita lihat gambar yang cikgu paparkan pada kamu. Bagaimanakah kita boleh menentukan semua benda-benda yang ada di dalam gambar ini adalah jirim atau bukan jirim? Murid-murid tahu tak jawapannya? Kalau tak tahu, jom cikgu ajar kepada kamu bagaimana cara kita nak menentukan sesuatu benda itu adalah jirim atau bukan jirim. Untuk menentukan sama ada sesuatu benda itu adalah jirim atau bukan jirim, kita perlulah mengetahui terlebih dahulu apakah itu jirim. Jom kita lihat slide cikgu yang seterusnya. Baik murid-murid, jirim ialah sesuatu benda yang mempunyai dua ciri. Pertama, memenuhi ruang. Dan yang kedua, mempunyai jisim. Memenuhi ruang di sini bermaksud sesuatu benda itu dapat mengisi ruang kosong yang ada di dalam bekas tersebut. Contohnya, apabila kita memasukkan batu ke dalam sebuah bekas yang kosong, batu boleh memenuhi ruang kosong yang ada di dalam bekas tersebut. Maka, batu boleh memenuhi ruang. Mempunyai jisim pula contohnya apabila kita meletakkan batu di atas penimbang, kita akan mendapat bacaan bagi jisim batu tersebut. Maka, batu juga mempunyai jisim. Oleh itu murid-murid, batu merupakan jirim kerana ia memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Cahaya dan bayang-bayang merupakan benda-benda bukan jirim. Cuba murid-murid bayangkan bagaimana kita nak mengumpul cahaya dan bayang-bayang untuk kita letakkan di atas penimbang untuk mengukur jisim. Mustahil kan untuk kita lakukan? Oleh kerana cahaya dan bayang-bayang tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang, maka kita katakan benda-benda ini sebagai bukan jirim. Bagi meningkatkan kefahaman anda untuk menentukan sesuatu benda itu adalah jirim atau bukan jirim, jom kita lihat satu eksperimen yang biasa dijalankan di sekolah. Alat radas yang digunakan dalam eksperimen ini ialah 2 biji belon, pembaris, benang dan sebatang jarum. Berikut ialah prosedur untuk menjalankan eksperimen ini. 2 biji belon ditiup dan digantungkan pada pembaris dengan menggunakan benang. Selepas itu, sebiji belon dicucuk dengan menggunakan sebatang jarum. Daripada eksperimen ini kita dapati udara boleh memenuhi ruang belon, iaitu apabila kita meniup udara ke dalam belon, belon akan mengembang. Udara juga mempunyai jisim. Ini boleh dilihat kepada belon yang tidak dicucuk akan turun ke bawah. Bermaksud, udara yang ada di dalam belon yang tidak dicucuk mempunyai jisim yang lebih tinggi daripada udara yang dicucuk dengan jarum. Berdasarkan keputusan eksperimen sebentar tadi, kita boleh simpulkan bahawa udara juga adalah jirim kerana udara memenuhi ruang dan udara mempunyai jisim. Baik murid-murid,
kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari sifat-sifat fizik bagi jirim. Sifat fizik ialah kuantiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan deria. Contohnya, mata atau menggunakan alat pengukuran seperti termometer. Contoh sifat-sifat fizik bagi jirim adalah seperti berikut. Pertama, takat didih. Takat didih bagi air tulen ialah 100 darjah Celsius. Semasa air tulen mendidih, kita menggunakan mata dan menggunakan termometer untuk mengukur takat didih bagi air tulen. Sifat fizik yang kedua ialah keterlarutan. Contohnya, gula boleh larut di dalam air, manakala pasir tidak boleh larut di dalam air. Secara kesimpulannya, sebarang kuantiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan deria atau menggunakan alat pengukuran dikenali sebagai sifat fizik. Seterusnya murid-murid, kita akan mempelajari sifat kimia bagi jirim. Sifat kimia bagi jirim menunjukkan tindak balas sesuatu bahan dan bahan itu akan menjadi bahan yang lain. Ini bermaksud keadaan asal bahan tersebut akan berubah menjadi bahan yang baru. Contoh sifat kimia bagi jirim adalah seperti berikut. Pertama, proses pengaratan. Semasa kita membeli paku besi, keadaan paku besi masih lagi berkilat. Lama kelamaan, bila kita biarkan paku besi ini terdedah kepada air dan gas oksigen, tindak balas kimia akan berlaku. Ini menyebabkan paku besi yang pada keadaan asalnya berkilat akan berkarat dan bertukar menjadi bahan baru, iaitu besi oksida. Contoh sifat kimia yang kedua ialah proses pembakaran. Proses ini melibatkan tindak balas di antara bahan api, oksigen dan haba. Secara kesimpulannya, sesuatu tindak balas yang menghasilkan bahan baru dikenali sebagai sifat kimia. Baik murid-murid, kita telah sampai pada penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kerana sudi melihat pengajaran cikgu pada hari ini. Semoga sedikit perkongsian ilmu daripada cikgu dapat meningkatkan kefahaman kamu tentang jirim. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Bye-bye.